Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair ya karim. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merapatkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ianya yang menciptakan kita, menghidupkan kita, dan dialah yang mematikan kita, dan dialah yang mengurniakan kepada kita segala benda, dan dia juga boleh mengambil kembali segala sesuatu, termasuklah nyawa dan juga harta benda dan segala yang ada di atas muka bumi dan juga di langit. Dan seluruh alam ini boleh bagi Allah Ta'ala pada bila-bila masa untuk dia menghancurkannya apabila sampai saat yang disebut sebagai Yaumul Qiyamah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih lagi dipelihara hati kita, dijinakkan hati kita dengan tempat-tempat yang mulia, dengan Allah kurniakan akal sentiasa berkehendak memikirkan untuk melakukan kebaikan, diiringi dengan hati yang beriman kepada Allah, yang sentiasa rindu-rindu kepada Allah dan Nabi SAW. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan sedikit amal yang kita mengharapkan daripada Allah balasan yang berganda-ganda, semoga diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala akan pahala terhadap amal yang kita lakukan yang tidak seberapa di sisi Allah, tetapi sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, marilah sedikit kita muhasabah tentang sabdaan Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah sangat suka menerimanya, dan sesiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka untuk menerimanya. Seorang mukmin bila mana berada dalam sakaratul maut, ketika berada dalam sakaratul maut, akan datang malaikat untuk membawa perkhabaran, sama ada perkhabaran bergembira dan juga perkhabaran yang duka cita. Siapa yang mendapat perkhabaran daripada malaikat ketika sakaratul maut, yakni perkhabaran berita yang diredai oleh Allah, dan perkhabaran dia akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bergelumang dengan sakaratul maut ini, dia sangat suka sekiranya kalau disegerakan mati. Tuan-tuan, sangat suka kalau disegerakan mati. Ingat tuan-tuan, termasuklah diri saya, kat nak mati besok ada malaikat bawa khabar berita. Dua saja perkhabaran, sama ada gembira. Siapa yang dapat khabar gembira, dia akan diredai oleh Allah. Dan sesiapa yang mendapat perkhabaran duka cita, dia akan diseksa oleh Allah. Siapa dia yang mendapat khabar gembira dan siapa dia yang mendapat khabar berita yang duka cita?
Orang yang mendapat perkhabaran gembira, Allah akan menyambutnya dengan limpahan kurnia rahmatnya, iaitu orang-orang mukmin. Adapun orang-orang kafir, ketika melihat siksa Allah yang akan diterimanya, dia akan menangis dan tidak suka kepada kematian. Dan Allah juga bertindak untuk menjauhkan dirinya daripada rahmat Allah, dan dia akan mendapat siksa Allah ketika sakaratul maut. Tuan-tuan, ketika Rasulullah menyatakan bahawa siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Tiba-tiba sahabat bertanya. Sahabat berkata kepada, ya Rasulullah, kita semua tidak suka mati. Jawab Nabi SAW, bukan itu. Tetapi seorang mukmin bila akan mati, datang malaikat yang membawa khabar gembira kepadanya, apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya, sehingga mukmin itu suka dan senang akan bertemu dengan Allah. Sebaliknya orang kafir, jika akan mati, datang malaikat yang mengancamnya dengan siksa Allah yang akan dihadapinya, sehingga dia tidak suka bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis, dalam satu perkhabaran, ketika Nabi SAW menceritakan terjadinya satu rombongan Bani Israel keluar sehingga sampai di perkuburan. Lalu mereka berkata, andai kata kita sembahyang di sini, kata mereka, yakni sembahyang di kubur, kemudian kita minta berdoa kepada Tuhan supaya keluar salah seorang yang telah mati di sini, lalu orang mati itu menerangkan kepada kita bagaimana soalan mati yang ditanya oleh malaikat-malaikat yang bertugas untuk menyoal orang mati. Maka sembahyanglah mereka, kemudian berdoa. Tiba-tiba ada orang telah menonjolkan kepalanya dari kuburan yang dalam bentuk berupa yang sangat hitam. Lalu bertanya, wahai kaum, apakah maksud kamu datang kemari? Kata orang mati itu, demi Allah, saya telah mati sejak 90 tahun yang lalu. Maka hingga kini belum juga hilang rasa pedihnya mati. Ni tuan-tuan, orang yang mati dalam keadaan diseksa oleh Allah Ta'ala, dan ketika mati, malaikat datang membawa berita sedih. Kerana itu berdoalah kamu kepada Allah untuk mengembalikan aku sebagaimana sedia asal. Padahal orang itu di antara kedua matanya ada tanda bekas sujud, yakni orang yang sembahyang. Tuan-tuan, ya, sebab itu yang kita sembahyang ini, kenapa berlaku demikian? Kerana ada orang yang kuatnya sembahyang, tetapi dia masih lagi melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang yakin akan mati, maka seharusnya dia bersiap sedia menghadapi dengan melakukan amal yang soleh, amal yang baik. Bukan sekadar dia buat saja, tuan-tuan. Kita sembahyang ni bukan sekadar kita sembahyang saja, tapi lah sembahyang yang kita lakukan ini mesti disertai sekali dengan ilmu. Satu. Yang kedua, mesti dan wajib disertai dengan yakin bahawa ibadat yang kita buat adalah betul dan sah di sisi Allah Ta'ala. Ini ibadat yang soleh,
ibadah yang disebut sebagai baik, iaitulah kita buat dengan ilmu dan juga dengan yakin bahawa Allah Ta'ala akan terima ibadat kita. Yakin ibadat itu sah, dan yakin ibadat itu betul. Ini yang disebut sebagai amal soleh. Bukan semata-mata buat tetapi tidak ada sedikit ilmu pun. Sebab itu tuan-tuan, kita kena jaga sangat-sangat solat yang kita buat ini. Sebab kita takut kalau solat kita ini tidak sah, tuan-tuan, kita takut kalau solat yang kita buat ini tidak sah, bermakna kita menanggung hutang dengan Allah Ta'ala. Yang mana pernah kita bincang dulu, solat ini tidak boleh diganti oleh orang lain. Berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, puasa dan haji. Tetapi solat ini satu-satunya ibadah yang tidak boleh diwarisi dan diganti oleh orang lain. Ya, ini pernah kita baca dulu, beberapa minggu yang lepas. Jumhur ulama mengatakan sesiapa yang tinggal solat bila dia mati, walaupun satu fardu, walaupun satu waktu, walaupun beratus waktu, walaupun beribu waktu, dia dah akan menanggung, akan menjawab di hadapan Allah Ta'ala. Namun anak-anak yang ditinggalkan itu tidak mampu untuk menggantikan solat bagi pihaknya. Ini solat, tuan-tuan. Jaga-jaga ketika sujud dalam solat kita. Jaga-jaga ketika sujud jangan sampai terangkat kaki. Ingat ni tuan. Ya. Sebab itu bila kita buat setiap pergerakan dalam solat, mestilah kita sedar. Contoh saya sebut, bila mana kita sedang sujud, tuan-tuan kena ingat mesti 7 rukun anggota sujud itu. Mesti cukup 7 anggota. Dengan dahi dan disertai dengan hidung, dengan 2 tapak tangannya, dengan 2 lututnya dan 2 kakinya di atas bumi, dengan menyentuh perut kaki. Bukan hanya meletak begini saja. Dan lebih afdalnya lagi dilipatkan seluruh jari kelima jari itu berada di atas permukaan bumi. Lipat. Adakah ketika sujud kita ingat perkara itu? Ini memang yang dikatakan orang yang jaga dalam solat, dia jaga segala rukun-rukun, setiap rukun-rukun dalam solat itu. Ni, ya, mudah-mudahan tak berlakulah tempat kita tu. Cuma kita beringat. Ya, kita beringat. Bila sujud, ini kadang-kadang orang terlupa. Ya, kadang-kadang tergantung satu kaki. Sujud yang pertama mungkin tak berlaku. Ya, yang akan berlaku selepas daripada dia duduk antara 2 sujud untuk sujud yang kedua. Ini banyak berlaku. Bila tergantung itu orang yang di belakang nampak. Sedangkan tuan punya diri kadang-kadang tak sedar. Bagaimana kita nak pastikan segala kaki kita itu berada di atas lantai dan menyentuh bumi? Maka ingatlah ketika sujud akan 7 anggota itu. Ini dia, tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah menyuruh kita supaya menjaga amalan agar dibuat dengan baik, dengan soleh, dengan baik, dengan betul dan yakin. Ya, sebab kita takut
Puluhan tahun ibadah kita buat akan disisiukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa jadi sia-sia? Sebab Allah Ta'ala telah memberikan garis panduan bagaimana cara-cara solat melalui yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Baik. Bukan sekadar buat amal soleh, tetapi berusaha untuk meninggalkan amal yang jahat, yakni dosa kepada Allah Ta'ala. Sebab tuan-tuan sekalian, sebab itulah Rasulullah sentiasa berpesan, hendaklah kita yakin akan kematian itu dan wajib kita membuat persiapan, yakni bersiap sedia untuk hadapi mati dengan mengamalkan perkara yang baik dan tinggalkan yang dosa. Sebab mati itu kita tidak tahu bilakah datangnya. Dalam WhatsApp ni tiap-tiap hari kita dengar berita kematian. Kalau di TJ ni kerak sungguh tuan-tuan sekalian, dalam grup komuniti kan, sekejap selang sehari ada kematian, selang sehari ada kematian. Bila dengar kematian, kadang-kadang tertanya bila pula giliran kita. Kadang-kadang orang yang sihat lebih sihat daripada kita, Allah ambil nyawa. Allah ambil nyawa. Banyak juga yang lebih muda daripada kita, Allah ambil nyawa. Ni dia, tuan-tuan sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat kepada para sahabat, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Thumma qala idza dakhala nurul Islam al-qalba insyaraha wa anfasaha faqila hal lidzalika min 'alamah? Qala na'am at-tajafi 'an daril ghururi wal inabatu ila daril khuludi wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah bin Miswar Al-Hashimi berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi membaca ayat yang bermaksud, maka sesiapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat hidayah, dia akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sukar, bagaikan akan naik ke langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nur Islam itu, yakni cahaya Islam itu, jika masuk ke dalam hati, maka lapanglah dada. Tuan-tuan biasa, saya rasa tuan-tuan biasa merasakan lapang dada. Kita masuk ke masjid rasa lapang dada. Kita dapat satu ilmu rasa lapang dada. Banyak tuan-tuan ni yang lapang dada. Dia rasa lapang dada tu, rasa tenang, tuan-tuan sekalian. Apa petanda tu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya Islam itu telah masuk ke dalam hati dia. Bila setiap kali kita merasakan lapang dada kita ni, rasa tenang jiwa kita, itu bermakna nur Islam, cahaya Islam ini telah terpahat di dalam hati kita. Maka kata Nabi, lapanglah dada. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah tanda amalan yang kita buat menyebabkan lapang dada ni? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada tempat-tempat yang kotor, yakni tempat-tempat yang di mana ada di situ tempat menipu, yakni tempat maksiat. Dan segerakan diri kamu untuk berada pada tempat-tempat yang kekal, yakni pahala yang kekal, dan bersiap-siap menghadapi maut sebelum tibanya waktu maut. Ini Nabi pesan. Ya. Nabi SAW bersabda lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Barqan dari Maimun bin Mahran telah berkata, Nabi SAW ketika menasihati seseorang, Rasulullah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla shughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik." Kata Nabi SAW, hendaklah kamu perkayakan diri kamu dengan 5 perkara sebelum tibanya 5 perkara. Maknanya kamu rebutlah 5 perkara ini sebelum tiba 5 perkara yang kamu benci. Yang pertama, kata Nabi SAW, rebutlah, isikanlah, ruangkanlah, manfaatkanlah masa muda kamu sebelum masa tua. Masa muda sebelum masa tua. Kalau masa muda, tuan-tuan, kita tak erti juga nak belajar ilmu, masa tua, tuan-tuan sekalian, tak sempat. Ya. Sebab apa? Sebab belajar ilmu ni bukan baru mula masa tua. Ya. Nabi suruh kita belajar ni di zaman kanak-kanak menuntut ilmu. Nabi suruh kita mengajar ni anak ni supaya semayang masa umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Kalau 10 tahun tak semayang, kamu pukul. Itu tarbiyah dia, itu ajaran dia, itu ilmu dia, tuan-tuan. Tapi dah kalau masa umur 10 tahun, masa 12 tahun, anak tak semayang, kita tak pukul, kita tak suruh, maka sampai dia masa 20 tahun, 30 tahun, kita tak mampu dah untuk nak suruh dia. Sebab kalau kita paksa pun, dia akan bertindak untuk melakukan sesuatu perkara yang bercanggah. Ni tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata, masa muda ni ambil, sebelum datangnya masa tua. Yang mana masa tua itu kamu nak berjalan pun tak boleh dah. Nak berjalan tak boleh dah. Kita tengok orang-orang tua yang umur dia 90 tahun, dekat 100 tahun, tuan-tuan, ada di rumah, tak boleh nak datang masjid dah. Tuan-tuan cari ni dalam masjid kita ni, siapa yang umur dia 90 tahun ke atas? Umur 80 tahun lebih pun tak berapa ada. Dekat-dekat 80 ada. Siapa ada umur 80 tahun? Ya? Ni 90. Tak ada ramai. 70-an ada. Itu pun tak ramai boleh bilang. Ya? Boleh bilang. Umur 50-an. Tuan-tuan. Itu pun umur 50-an tak berdaya dah. Umur 60-an tak berdaya dah. Duduk sila pun tak boleh nama. Duduk sila pun tak boleh nama, tuan-tuan. Sejak duduk sila dan 10 minit keluar kaki pula. Kemudian dan 5 minit lipat balik semula. Ya, 10 minit pula angkat lutut pula. Dekat nak masuk isyak, berlunjur ke penceramah. Tuan-tuan, maknanya petunjuk tu nak masuk isyak kena berhentilah penceramah. Tak layak. Ya, sebab itu masa ni bila muda ni, tuan-tuan sekalian, maknanya tengah kuat. Tengah kuat.
Sebelum sampai masa tua, tak daya dah. Nak berjalan, nak duduk dalam majlis ilmu tak boleh dah. Ya, nak hadir majlis bacaan Quran pun tak boleh dah. Ni masa dia. Jadi ambil tuan-tuan sekalian. Yang pertama, yang kedua, Nabi kata, ambillah masa sihat kamu ini, gunakanlah sebelum datangnya sakit. Tuan-tuan ni sihat ni sebab tu datang ke masjid. Kawan-kawan kita ni sihat ni, walaupun ada setengah yang duduk atas kursi, walaupun ada setengah yang tak boleh nak duduk bersila, tapi masih sihat. Allah bagi banyak lagi sihat daripada sakit. Sebab itu boleh datang. Ya, syukur alhamdulillah. Saya tengok kawan-kawan kita, masya-Allah. Ya, ada setengah sampai nak sujud pun tak boleh dah. Tuan-tuan, tapi masih lagi menggunakan kesihatan yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kawan kita ramai duduk atas kursi sembahyang, malu kita kalau tuan-tuan kita sembahyang tak duduk atas kursi. Kawan-kawan kita setiap waktu boleh datang ni, tapi malu kita kalau kita yang sihat ni, yang normal ni tuan-tuan sekalian, ya, tak boleh datang ke masjid, sangat malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dua. Ya, yang ketiga, manfaatkanlah masa lapang kamu. Allah bagi masa lapang. Manusia ni tuan-tuan, sibuk mana pun Allah bagi masa. Sibuk macam mana pun Allah bagi masa untuk beribadah, untuk sembahyang berjemaah. Sebagaimana Rasulullah yang begitu sibuk untuk menguruskan urusan manusia ni tuan-tuan. Kita sibuk untuk urusan dunia. Nabi sibuk dengan urusan akhirat, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Nak bawa orang ni ke syurga, nak bawa umat ni ke syurga, termasuklah kita tuan-tuan. Lagilah kalau nak dia, lagilah Nabi tak ada masa. Tapi Rasulullah tetap juga mempunyai masa yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan solat-solat waktu ini banyaknya di masjid. Ya, berjemaah. Jadi tuan-tuan, sihat ini satu anugerah Tuhan. Ya, kita nak syukurnya macam mana? Gunalah waktu sihat ini untuk sembahyang malam. Gunalah waktu sihat ini tuan-tuan untuk puasa. Gunalah waktu sihat ini untuk baca Quran. Ya, ada sampai besok, sampai waktunya sakit tuan-tuan, Allah ambil ingatan ni, tak boleh nak baca Quran. Ni dia ujian yang Allah bagi pada kita semua ni. Dan Nabi pesan ini adalah persiapan untuk mati. Yang ketiga, yang keempat tuan-tuan sekalian, gunakanlah kekayaan yang Allah Ta'ala beri kepada kamu sebelum datangnya miskin. Ya, Allah bagi sedikit harta kekayaan kepada kita, bukanlah kaya sangat, tapi tidaklah masuk dalam kategori miskin. Jadi apa nak manfaatkan dengan harta itu? Jangan lupa bayar zakat, tambahkan amal dengan sedekah. Ya, jangan berkira untuk nak masuk dalam tabung masjid, infak. Tuan-tuan sekalian, tapi alhamdulillah saya tengok ramai kawan-kawan, dia menjadi amalan setiap waktu nak masuk masjid itu masuk ke tabung. Masya-Allah. Hebat tuan-tuan sekalian. Ya, maknanya dia sentiasa setiap waktu dia memikirkan tentang sedekah. Tak buat lagi itu, tapi ada je sedekah. Apa tanda dia fikir tentang sedekah? Mana mungkin kalau dia tak fikir, duit dia akan ada dalam poket tuan-tuan. Ya, setiap kali dia datang mesti ada duit dalam poket dan dia masuk duit dalam tabung. Ini hebat. Ya, masya-Allah tuan-tuan sekalian. Ini anugerah Allah bagi. Ya, tak semua orang dapat buat. Cuma sedekah itu jangan ditayang-tayang. Ya, jangan ditayang-tayang, jangan ya, kalau sedekah duit-duit hak besar-besar sikit tu, kalau boleh disembunyikan. Dia punya nilai dia tu, yang masuk dalam keadaan agak-agak orang tak nampak.
Ya, bukan maksudnya dia punya nilai itu. Orang tahu kita ni beratur nak masuk tabung memang tak dapat elok, tuan-tuan sekalian. Memang tak dapat elok yang tu. Ya, kalau tuan-tuan tak nak betul orang tengok, tuan-tuan datang pukul 3 pagi. Kerana semata-mata nak sedekah RM1 dalam tabung. Yang susah, Islam dia tak suruh sampai begitu. Yang penting nawaitu kita itu tuan-tuan bukan menunjuk, tetapi itulah tabung dia. Habis ustaz orang tengok, tak, bukan riak. Bukan riak. Bahkan amalan di situ ya merupakan satu gambaran dan dorongan kepada kawan kita untuk buat juga. Kadang-kadang kita tengok, Masya Allah hebat kawan kita. Kita tak tahu nilai ni. Ada yang sedekah masuk tabung RM10 setiap waktu. Ada yang setiap hari Jumaat datang masuk dalam RM50. Ada yang sampai 100. Ya, ada yang sedekah setiap hari masuk, sekali masuk RM1, sekali masuk RM1. Ya. Ada juga masuk RM1 yang ketuk-ketuk banyak kali. Dia macam seolah masuk 10 kali. Tuan-tuan, ada? Tak ketuk-ketuk itu pun bukan niat kerana nak tunjuk orang, sebab dia jolok-jolok duit tak jatuh, jolok-jolok duit tak jatuh. Kan? Sebab apa dia nak suruh jatuh? Sebab takut orang tengok, sebab kita sedekahnya RM1. Ya, tak kisah tuan-tuan. Bahkan kalau ada syirik pun masuk dalam tu. Bukan kita buat itu kerana manusia, tetapi kerana Allah. Itu kemampuan yang kita buat dengan ikhlas. Ya, pun dinilai amal yang begitu besar nilai dia dan pahala dia. Yang kelima tuan-tuan sekalian, ni Nabi pesan ni. Manfaatkanlah masih hidup kamu ni, masih hidup kita sebelum mati. Mati tak boleh waktu dah. Ya, mati tak boleh waktu dah tuan-tuan sekalian. Kita tengok ada tak orang-orang yang paling tua dalam kampung kita ni? Haji Mat? Ada Haji Mat? Orang paling tua. Orang pakcik pun belakang. Ada pakcik kita Alhamdulillah. Tuhan Malaysia. Ya. Saya umur 80 lebih. Umur 80 lebih. Betul. Tak ingat dah umur tuan-tuan. Okay? 85 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah tuan-tuan, malu ke orang muda. Malu kita tuan-tuan sekalian. Suruh pelatih pakcik kita ni orang tua kita lah tuan-tuan sekalian. Orang paling senior dalam masjid di tempat kita ni. Allah bagi jaga kuat kaki dapat ke masjid tuan-tuan. Ya, syukur Alhamdulillah. Dan kita pun nak begitu juga, panjang umur untuk datang masjid. Kalau boleh sampai 20 tahun kita nak. 150. Ya, kalau boleh tuan-tuan sekalian. Ya Allah kurniakan aku panjang umur. Kalau boleh sampai 220 tahun pun okey, aku nak datang masjid. Nak datang masjid. Berapa tahun nak hidup? Umur berapa? Umur 45 tahun. Agak-agak apa tahun dia nak? Nak betul. Ya, nak kita doa kan? Nak 150. Orang doa sudah 150. Ya. Allahur Rahim. Tuan-tuan nak lah. Kalau dah Allah kurniakan, datang mereka tanya agak-agak nak kalau special untuk orang DJ. Malam ni malam adalah malam yang terpilih untuk orang DJ. Kita nak offer umur setiap orang datang malam ni bertuah ni paling-paling tidak 130 tahun. Ya. Nak tuan-tuan. Ya, mari datang ke masjid ni tuan-tuan. Nak sembahyang Zuhur pukul 8 pagi keluar dah berangkok. 120 tahun bayang tuan-tuan sekalian. Ya, tapi dapat sampai ke masjid. Ni. Manfaatkanlah, gunakanlah masih hidup ini untuk akhirat kamu sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian. Dalam hadis ini Nabi memberi pengajaran, ya, yang banyak. Seseorang dewasa akan dapat berbuat apa sahaja
yang tidak akan dapat dilakukan oleh orang tua. Orang dewasa, yakni orang gagah ni, dia boleh berlari, orang tua tak boleh dah, tuan-tuan. Orang tua tak boleh dah. Ya, yang terlampau tua, berjalan pun tak gagah dah. Ni. Dan pemuda jika biasa berbuat dosa, sangat sukar baginya untuk menghentikan dosa itu apabila dia tua. Sebab itu dosa ini waktu muda jangan buat. Sebab bila dia biasa buat puluhan tahun sampai ke tua, dia cukup payah untuk nak tinggalkan. Sebab itu Nabi pesan, manfaatkanlah masa muda sebelum datang waktu tua. Kerana masa muda ni orang boleh buat apa saja. Orang boleh pergi ke tempat maksiat, orang boleh buat maksiat. Tapi kalau masa mudanya dia buat benda tu, tuan-tuan, dia agak sukar untuk nak melepaskan waktu tua. Baik, itu Nabi pesan. Maka seharusnya seseorang pemuda itu membiasakan diri berbuat baik di masa mudanya supaya ringan baginya untuk melakukannya bila sudah tua. Demikian juga ketika sihat sebelum sakit. Seharusnya masa sihat itu digunakan untuk lebih rajin berbuat amal yang soleh. Sebab jika setelah sakit pasti lemah badannya dan sangat kurang kekuasaan kemampuan dalam mempergunakan tenaganya untuk melakukan amal ibadah. Betul tak, tuan-tuan? Ya, betul kan? Kalau masa kita kadang-kadang kita fikir pula, masa rugi pula, menyesal tu masa muda dulu. Ya, masa muda dulu, masa tengah kuat dulu, tuan-tuan, menyesal aku tak pergi menuntut ilmu, tak pergi belajar, tak pergi ini, tak pergi ini, tak buat ini, benda hak Tuhan suka sampai waktu ni. Tapi menyesal juga datang, tuan-tuan sekalian. Ya, itu pun dalam syukur kepada Allah, menyesal datang salah. Ya Allah, menyesalnya aku masa kau bagi aku muda dulu, aku tak gunakan waktu ke tempat ini, masa muda berada di tempat ini. Tapi alhamdulillah ya Allah, bersyukur nikmat ini. Walaupun aku dah tua, tapi kau hantar aku di rumah, berada dalam masjid ni, tuan-tuan. Kita tengok orang-orang muda kadang-kadang susah nak datang masjid. Sebab kita ni alhamdulillah, tuan-tuan, ramai juga orang muda, budak-budak muda, ya, remaja, ya, kanak-kanak datang masjid. Cuma dah memang tabiat dia, tuan-tuan sekalian. Memang tabiat dia datang untuk sembahyang. Ya, jarang sangat kita dengar dia duduk sekali kuliah-kuliah. Tak apalah, tuan-tuan, yang penting dia sembahyang dulu. Sampai satu masa esok, dia dah guna masa muda dia ini dan melatihkan masa muda, umur muda dia ini untuk ke masjid. Sampai satu peringkat dewasa esok, Allah lapangkan dada dia dan diisikan dengan ilmu-ilmu agama. Ini, ya. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, ya, insya-Allah, masuk insya-Allah dekat 2 minit. Ya, insya-Allah, tuan-tuan sekalian, ingat pesanan Nabi ini, ya. Pesanan Nabi supaya apa? Supaya gunakanlah masa hidup ini supaya sebelum datangnya mati. Ada orang lupa masa hidup ni, ya. Malah nak datang masjid, malah nak sembahyang jemaah, malah buat baik, ya, malah datang sembahyang jemaah. Tuan-tuan, itu pun masih ramai lagi orang tak sembahyang jemaah. Masih ramai lagi yang tak sembahyang jemaah akibat terkesan dengan Covid dulu. Sebab sekarang dia masih lagi berada dalam PKP. Tuan-tuan sekalian, masih lagi PKP. Dah tak ada dah PKP tu, masih lagi. Ya, kadang-kadang kita kesian tengok ada kawan-kawan kita dalam perjalanan kita nak datang ke masjid, dia masih bersantai je di kedai-kedai dengan melepak dan sebagainya. Ni, tuan-tuan, yang mudah-mudahan tak termasuk dalam, ya, dalam golongan ahli keluarga kita. Ya, ni besar yang orang datang ke masjid, tuan-tuan. Tuan-tuan berdoa, tuan-tuan datang ini. Ya, tuan-tuan ingat, ya, tuan-tuan ingat, tuan-tuan datang ini, melangkah ini, setiap langkah tu Allah angkat darjat. Tuan-tuan ingat bila balik, ingat ni tuan-tuan, ini Nabi sebut dalam hadis. Bila tuan-tuan balik daripada masjid, malaikat yang hantar tuan-tuan sampai ke rumah. Bila malaikat hantar ni sampai ke rumah,
berserta dengan rahmat Tuhan sekali. Ya, sampai masuk dalam rumah, tempiasnya rahmat itu dapat pada anak-anak. Sebab itu tuan-tuan, waktu ini tuan-tuan tak mampu nak jaga anak, dan kita pun tak pasti anak berada di mana sekarang. Ada kemungkinan di rumah, ada kemungkinan keluar. Sebab apa? Sebab dia tahu, anak-anak kita tahu, waktu kita datang sebelum maghrib, dah semestinya ayah akan balik selepas isyak. Betul kan? Ni tuan-tuan, selepas isyak kan? Anak dah tahu dah, kita punya jadual. Tapi dengan berkat apa? Dengan rahmat, dengan barakat Tuhan, dengan sebab datang ke rumah Allah ini, Allah bekalkan bersama dengan kita, disertai, ditemani oleh malaikat buat masuk ke rumah. Rahmat dan maghfirah dan juga barakah itu dapat dalam rumah seisi keluarga. Tuan-tuan, ini besar fadilah dia. Ya. Jadi tuan-tuan, ajak anak-anak datang. Ajak anak-anak datang. Ajak jiran-jiran datang ke masjid. Beramai-ramai memenuhi, memeriahkan masjid ini. Ya, lagi banyak barakah dia. Di kalangan tuan-tuan ni, tuan-tuan sekalian, kita tak tahu siapa doa yang dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Ya, mungkin bukan saya, mungkin bukan Bilal, bukan imam-imam, tapi dengan sebab doa amin tuan-tuan tadi, barangkali sebahagian daripada doanya tuan-tuan yang ada di kalangan kita yang baca doa minta kepada Allah dalam keadaan sunyi, dalam keadaan ya bersunyi-sunyian dan sebagainya. Ya, tuan-tuan, dalam ramai-ramai kita ini, ya, kalaulah takdirnya seorang Allah makbulkan doa, alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Ya, dan kita mengharapkan bukan seorang tapi semua yang mengaminkan doa itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita beringat hari ini, dan insya-Allah kita buatlah sesuatu sebelum mati, dan nak buat ibadah itu, amal yang baik itu masih hidup ni lah, sebelum datangnya mati. Dan insya-Allah bila kita dah amal buat ni tuan-tuan sekalian, ingatlah Nabi pesan tadi, datang malaikat ketika sakaratul maut membawa berita gembira kepada orang-orang mukmin dengan kita diredai oleh Allah Ta'ala, dan malaikat menceritakan bahawa kamu akan dimasukkan ke syurga waktu sakaratul maut, ketika nak mati. Mudah-mudahan berita itu tuan-tuan dan kita semua insya-Allah yang sebagai calon-calonnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qali hadza, astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.